laman web Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ingin ke Negeri Sembilan seketika untuk mengetahui apa yang menarik tentang cerita pagi mereka, dan sekembalinya nanti lebih pemahaman tentang bantuan zakat bersama tamu di studio. Teruskan bersama kami. Baik, terima kasih rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Umum mengetahui bahawa proklamasi darurat wabak COVID-19 ini dilaksanakan sebagai antara jalan keluar kepada pandemik COVID-19 dan ketidakketentuan politik negara di ketika ini. Dan untuk penjelasan lanjut, saya nak mendengar sendiri pandangan daripada pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, merangkap pengerusi Majlis Profesor Negara, Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin. Terima kasih Prof bersama kami pagi ini. Baik Prof, darurat wabak COVID-19, adakah ia relevan? Pandangan Prof sendiri. Sebenarnya isu COVID dan darurat ini telah timbul pada Ogos lalu. Ketika itu selepas pilihan raya di Sabah, tiba-tiba COVID ini mendadak naik bilangan mereka yang terkena dan juga yang meninggal. Jadi kerajaan ketika itu telah memohon pada Yang Tuan Agong dan juga kemudian berunding dengan Raja-Raja Melayu apakah sesuai dikenakan darurat. Tetapi Agong tidak mengizinkan kerana dia merasakan masih lagi boleh diusahakan untuk mengawal COVID ini dari segi kesihatan. Jadi oleh kerana itu ia tidak diizinkan. Tetapi kemudian berlaku lagi dua PRK, pilihan raya kecil di Sarawak dan di Gerik dan di Sabah. Begitu juga diisytiharkan darurat, tapi darurat di tempat itu. Jadi maknanya pada saya, darurat yang diisytiharkan ini sebenarnya lah susulan daripada kegiatan beberapa darurat yang telah dilakukan oleh kerajaan sesuai dengan mengawal COVID. Jadi kalau lain alasannya, saya tak nampak macam mana alasan yang lain itu lebih penting, kerana nampaklah daripada awal ini adalah darurat COVID. Kalau dulu ada darurat komunis, ada darurat Mei 13, sekarang ada darurat COVID. Dalam darurat COVID itu ada darurat kecil-kecil. Jadi pada saya ini memang bukan hanya relevan, tapi adalah satu keperluan. Kerana ya ada beberapa alasan. Pertama, dia memberi ruang pada kerajaan supaya pertengkaran politik, perbezaan politik. Kalau ingat, Yang Tuan Agong nasihatkan jangan banyak sangat politik. Jadi bajet dilulus dan sebagainya. Tapi tak habis juga politik. Sampai sekarang hari ini ada pula yang menulis surat supaya ditarik balik darurat. Jadi pada saya, dengan adanya darurat ini memberi ruang untuk fokus kepada penyelesaian. Jadi kerajaan, kita tahu bahawa kerajaan itu dalam, ada orang kata telur di hujung tanduk, tapi sebenarnya telur di hujung tanduk atau bagaimanapun perlu diurus hal negara. Hal negara mesti diurus dan dipentingkan. Jadi pada saya itu yang paling sesuai sekali dilaksanakan. Ya. Baik, sebagai rakyat, implikasi proklamasi darurat ini? Sebenarnya dari segi praktikal lah, saya hari-hari sejak bulan Mac sampai sekarang, bulan April, adalah di bawah PKP dalam berbagai bentuk. Maknanya saya telah dilatih lebih kurang hampir 12 bulan lah, hampir 11 bulan, bertindak hidup dalam keadaan PKP. Darurat ini hanya memberi payung kepada semua PKP itu. Jadi pada saya dari segi perilaku, saya tak merasakan darurat ini, darurat COVID ini sama dengan darurat komunis yang saya lalui masa zaman saya sekolah dulu, di mana ada curfew daripada pukul 6 petang sampai 6 pagi. Jadi darurat ini terbatas. Jadi terbatas tapi fokus pada COVID. Jadi pada saya, orang ramai macam biasalah, tidak ada merasakan darurat itu pada saya, kecuali daripada perkataan yang disebut berulang kali. Jadi pada saya, impaknya terhadap perilaku kita tidak secara langsung, malah kita terima sebagai sebahagian daripada pengalaman PKP itu. Baik, mungkin Prof ada sedikit nasihat kepada masyarakat kita, kerana masih ada mereka yang kurang jelas dan salah tafsir dengan pelaksanaan proklamasi darurat ini.
Jadi sebenarnya kalau saya nak beritahu bahawa darurat ni kita dah lebih kurang hampir 10 kali lah darurat daripada tahun 48 di Melaya sehingga sekarang. Darurat ni ada darurat besar politik seperti di Kelantan dulu ada darurat 13 Mei darurat keselamatan darurat. Tapi ada juga darurat yang berkait dengan keadaan banjir, keadaan dan macam-macam lagi darurat yang ada di Malaysia ni, besar kecil. Dan kemudian ada darurat berkelompok saya kata di Sabah, di Sarawak ataupun di Semenanjung oleh kerana pilihan raya kecil. Jadi orang ramai mesti melihat ni sebagai ekoran daripada COVID. Ekoran daripada PKP COVID yang mengatasi yang tidak akan kena-mengena dengan orang ramai secara langsung tapi dia mengesankan terhadap perjalanan kerajaan supaya dia lebih efisien lagi. Itu tujuan dia. Jadi rakyat kena faham bahawa dia tidak lebih daripada kekangan yang kita lalui setiap hari, polis roadblock dan sebagainya, tunjuk surat nak pergi mana, itu dah kita lalui. Tetapi di peringkat atas untuk membolehkan bantuan-bantuan disalurkan dan sebagainya ini dia memerlukan satu kerangka pentadbiran yang lebih membantu lah. Jadi saya rasa darurat ni dari segi itu boleh membantu. Baik, terima kasih Prof dengan perkongsian itu tadi. Baik, itu saja dapat saya kongsikan bersama anda dari Negeri Sembilan. Saya Hana Adlina Sajud Ahmad. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Tugas dari Negeri Sembilan dan seterusnya kita